Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan II, Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kah Ching, Timbalan Menteri Pendidikan I, dan Yang Berhormat Tuan P. Kamalanathan, anak lelaki P. Panchanathan, Timbalan Menteri Pendidikan II, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah binti Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, dan Yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia ketua-ketua pengarah yang amat bahagia Tun Zaki Azmi, dan bahagia pengurusi-pengurusi lembaga pengarah universiti, naib-naib chancellor universiti-universiti, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama menghadiri majlis putusan tahun baru 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia pada pagi yang berbahagia ini. Masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan, termasuklah para pegawai kementerian, guru-guru, pensyarah-pensyarah, mahasiswa-mahasiswa, murid, dan juga tidak lupa kepada para ibu bapa di seluruh negara. Saya ingin mengambil kesempatan di awal ucapan saya ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah pun berusaha dengan begitu gigih dalam melaksanakan segala tugas yang diamanahkan sepanjang tahun lalu. Dengan ketibaan tahun baru ini, maka bermulalah lembaran baru dalam kehidupan kita, termasuk tugas-tugas yang perlu kita laksanakan dan sasaran yang mesti kita capai. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pada penghujung tahun 2014 dan awal tahun ini, beberapa buah negeri di negara kita, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, dan beberapa bahagian lagi di Johor dan Sabah, dilanda bencana banjir yang agak luar biasa. Bencana ini bukan saja telah memusnahkan harta benda, malah telah pun menyebabkan kehilangan nyawa, selain daripada menjejaskan sesi persekolahan kita. Saya berasa amat sedih dan duka cita dengan kehilangan 25 nyawa yang menjadi korban banjir. Termasuklah 2 orang guru kita, iaitu Allahyarham Mat Zaid Muhammad Yusof daripada Sekolah Kebangsaan RKT Seberang Tayo, dan Allahyarhamah Nur Hayati Sulong daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga, kedua-duanya di Kemaman, Terengganu. Bagi pihak Kementerian Pendidikan, saya merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan berdoa semoga mereka akan terus tabah untuk menghadapi ujian ini. Dan marilah kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah
kepada semua mangsa-mangsa dan mudah-mudahan roh mereka ini ditempatkan bersama-sama hamba-hambanya yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, saya berharap agar guru-guru, pensyarah dan pegawai yang terjejas akibat banjir supaya mereka tabah menghadapi ujian ilahi ini. Usah patah semangat untuk kembali bertugas seperti biasa dan terus menabur bakti kepada anak bangsa. Saya merasa bangga dengan sikap yang ditunjukkan oleh guru-guru dan murid-murid di negeri-negeri yang dilanda banjir, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, tanpa pakaian seragam yang lengkap, perabot yang masih belum sempurna, ada yang duduk di atas lantai, tidak ada bangku, sekolah yang masih belum dapat dibersihkan dengan sepenuhnya, tetapi mereka tetap hadir ke sekolah seperti biasa. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada mereka. Ketika saya sedang berucap di hadapan saudara dan saudari sekarang ini, sebanyak 31 buah sekolah lagi masih belum dibuka kerana terjejas teruk akibat banjir ini. Saya telah mengambil keputusan supaya kelonggaran diberikan pada sekolah-sekolah ini untuk dibuka lebih lewat sedikit daripada biasa, supaya tumpuan dapat diberikan kepada kerja-kerja pembersihan sekolah. Dan apabila sudah siap, sekolah dapat dibuka semula dan murid-murid boleh mengikuti pembelajaran dengan selesa dan selamat. Saya juga amat bersimpati dengan nasib ibu bapa yang terpaksa melalui keadaan yang sukar untuk memulakan kehidupan baru selepas bencana banjir ini, dengan harta benda yang musnah, rumah yang rosak, ada yang hanyut 100% dibawa oleh arus banjir, ataupun mereka ini kehilangan tempat tinggal. Dan pada masa yang perlu membuat persediaan untuk anak-anak memasuki sekolah. Kerana itu saya telah pun membuat keputusan supaya bantuan awal persekolahan diberikan lebih awal daripada biasa, supaya ibu bapa dapat menggunakan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan untuk membeli pakaian dan peralatan sekolah anak-anak mereka. Mudah-mudahan bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan dan juga kesusahan yang ditanggung oleh ibu bapa dalam menghadapi musibah ini. Saya sendiri telah pun melawat beberapa buah sekolah dan juga Menteri Pendidikan 2, timbalan-timbalan menteri, apalagi Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pengarah dan ramai lagi pimpinan kementerian untuk melihat keadaan banjir. Saya sendiri telah pun melawat ke sekolah kebangsaan Tanjung Cenok dan sekolah kebangsaan Lati di Pasir Mas, Kelantan, sekolah kebangsaan Pulau Tawa di Jerantut Pahang dan sekolah kebangsaan Lambo Kiri, Bota Perak. Dan saya dapati banyak peralatan sekolah seperti perabot, perkakasan ICT, peralatan makmal, buku teks, alat-alat bantuan mengajar yang musnah. Dan oleh itu saya telah pun mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Tan Sri Dr. Madinah Mohamad supaya menyalurkan peruntukan segera kepada sekolah-sekolah yang terjejas akibat banjir untuk membiayai kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja pembersihan
di sekolah ini serta penggantian peralatan yang musnah itu. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sukarelawan yang terlibat dalam kerja-kerja pembersihan sekolah dan juga institusi pendidikan yang terjejas akibat banjir ini. Dan ini termasuklah para mahasiswa kita daripada universiti-universiti, politeknik, kolej komuniti, institut pendidikan guru, serta semua sukarelawan sama ada yang turun sebagai individu ataupun mewakili mana-mana NGO ataupun pertubuhan. Tidak lupa juga kepada Yayasan Sukarelawan Siswa YSS kita, para pegawai, anggota keselamatan dan semua pihak yang bekerja bertungkus lumus untuk menyelaras misi bantuan banjir ini. Anda semua adalah wira-wira yang tidak didendangkan. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penderma yang telah bermurah hati menyumbangkan dana dan peralatan bagi kerja-kerja pembersihan yang telah pun dilaksanakan. Dan sebagai tanda penghargaan kepada semua sukarelawan dan dermawan yang budiman, saya bersetuju supaya Kementerian Pendidikan mengeluarkan sijil penghargaan khas kepada mereka-mereka yang telah memberikan sumbangan khidmat bakti yang amat berguna bagi kita ini. Saya amat terharu kerana di sebalik musibah yang berlaku ada juga hikmahnya. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama telah pun menunjukkan rasa prihatin dan kebersamaan mereka untuk membantu mangsa-mangsa banjir sama ada menerusi sumbangan tenaga, masa mahupun wang ringgit. Saya ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih. Untuk menghadapi kemungkinan bencana banjir pada masa hadapan, saya menyarankan agar sekolah-sekolah dan institusi pendidikan kita yang berada di kawasan-kawasan yang mudah terdedah kepada bencana ini supaya melakukan persiapan agak yang lebih daripada biasa. Semua peralatan yang berharga mungkin boleh disimpan di tempat yang lebih selamat, kalaulah dia masih boleh diselamatkan, dan supaya dapat kita mengurangkan jumlah kerugian akibat banjir ini. Dalam musibah banjir baru-baru ini, kos kerosakan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi di bawah kementerian kita dianggarkan berjumlah hampir 500 juta ringgit. Dan ini pastilah ini adalah satu jumlah yang amat besar. Selain itu, pendidikan kesedaran mengenai bencana alam juga perlu diberikan kepada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa supaya mereka lebih bersedia dari segi mental dan fizikal dalam nak menghadapi sesuatu musibah dan juga dapat menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka dengan baiknya. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, sepanjang tahun lalu, Kementerian Pendidikan telah pun melaksanakan inisiatif-inisiatif utama yang digariskan di bawah gelombang pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan alhamdulillah, program transformasi daerah Linus, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun HOTS, penguasaan bahasa Inggeris, pengukuhan kurikulum pendidikan Islam dan pendidikan moral, serta piagam guru dan juga pemimpin sekolah telah mencapai KPI yang ditetapkan. Selain itu, proses penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025 juga telah berjalan dengan lancar. Saya berharap agar tumpuan dapat diberikan sepenuhnya
kepada kerja-kerja untuk menyiapkan PPPM pendidikan tinggi yang akan menjamin kesinambungan antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan di sektor pelajaran dengan inisiatif di sektor pengajian tinggi. Transformasi pendidikan yang telah dimulakan pada tahun 2013 melalui pelancaran PPPM 2013-2025 akan terus diperkukuhkan pada tahun ini. Dan bagi sektor pelajaran, kad skor Menteri, skor saya, saudara, 2015 merangkumi 20 inisiatif utama yang memberikan tumpuan kepada keberhasilan murid, berpandukan kepada 6 aspirasi murid dan 5 aspirasi sistem yang telah pun ditetapkan di bawah PPPM. Dan untuk membuktikan keseriusan kita dalam melaksanakan apa yang telah pun dijanjikan, laporan prestasi akan terus dipantau melalui kad skor Menteri, laporan tahunan dan juga kajian pertengahan tahun. Dan saya yakin dengan perancangan dan juga pemantauan yang rapi ini, semua inisiatif penting dalam gelombang pertama PPPM 2013-2025 akan dapat dicapai pada penghujung tahun ini. Dan ini termasuklah memperkasakan guru dan pemimpin sekolah, menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dan meningkatkan kemahiran berbahasa. Dan di samping itu, usaha untuk memperkukuhkan aspek nilai, adab, perpaduan nasional dan semangat patriotisme akan terus diberikan tumpuan utama selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kita. Dan untuk memastikan kejayaan gelombang pertama PPPM dan sebagai persediaan untuk melaksanakan gelombang kedua mulai tahun 2016, saya menyeru agar peranan dan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta diperluaskan, khususnya di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman. Saya pasti dengan usaha meningkatkan kualiti guru dan juga pemimpin yang sedang giat dijalankan, serta sokongan kuat daripada ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah, kita mampu mendidik murid kita dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni sebelum mereka melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan untuk memenuhi permintaan tenaga mahir yang semakin meningkat di dalam pasaran kerja di negara kita, transformasi pendidikan teknik dan vokasional akan diteruskan. Rancangan strategik seperti meningkatkan penawaran tempat menerusi kerjasama dengan sektor swasta akan giat kita laksanakan agar enrolment pelajar dalam bidang teknik dan vokasional ini dapat kita tingkatkan. Dan bagi politeknik pula, tumpuan akan kita berikan kepada peningkatan kualiti graduan menerusi pelaksanaan program akreditasi dan persijilan antarabangsa. Dan untuk itu saya berharap agar lebih banyak lagi politeknik mendapat penarafan daripada badan-badan antarabangsa seperti Asia Pacific Accreditation and Certification Commission APACC. Setakat ini 3 buah politeknik, iaitu Politeknik Engku Omar, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Politeknik Ibrahim Sultan telah pun mendapat anugerah emas APACC yang membuktikan bahawa para lulusan politeknik kita sudah mencapai standard antarabangsa dan juga mempunyai potensi untuk berjaya dalam pasaran pekerjaan global. Selain politeknik, college community kita turut memainkan peranan penting
dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir untuk memenuhi keperluan industri, jaringan kerjasama dengan syarikat-syarikat swasta perlu dipergiatkan lagi untuk membuka peluang latihan yang lebih luas, khususnya dalam bidang-bidang kritikal. Satu contoh yang baik ialah program Public-Private Partnership dan industri on campus yang dilaksanakan secara kerjasama pintar bersama industri otomotif pada tahun 2014, dan pada tahun ini College Community bakal melatih 800 lagi tenaga kerja bagi projek minyak dan gas di PIP Pengerang dan 300 orang untuk projek Sapura Kencana Fabrication Yard di Lumut Perak. Dalam menghadapi cabaran globalisasi, peranan institusi pendidikan tinggi dilihat lebih mencabar. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025 yang akan dilancarkan pada suku pertama tahun ini merupakan satu usaha untuk melahirkan bakat terpelajar dipacu nilai ataupun learned values driven talent agar transformasi negara menuju ekonomi dipacu pengetahuan ataupun knowledge driven economy dapat dicapai. Pelan ini juga akan menghasilkan kelompok bakat yang inovatif dan kreatif disusuli dengan agenda New Academia dalam rancangan Malaysia yang ke-11 nanti insya-Allah. Dan bertitik tolak daripada aspirasi yang terkandung dalam PPPM Pendidikan Tinggi, sektor pendidikan tinggi disarankan untuk menyusun strategi yang lebih berkesan. Antara langkah yang perlu diambil ialah, pertama, mereka bentuk kurikulum holistik menerusi penilaian semula disiplin ilmu di institusi pendidikan tinggi dengan melihat kepada pendekatan antara disiplin dan pelbagai disiplin. Memikirkan bentuk pekerjaan yang belum lagi wujud, teknologi yang belum dicipta, dan penyelesaian masalah yang bakal berlaku. Dan di samping itu, dalam memenuhi tuntutan pembangunan negara, aspek nilai dan tanggungjawab yang merupakan paksi peradaban masa depan perlu diberikan penekanan. Kurikulum abad ke-21 juga perlu dibentuk selari dengan aliran pembangunan dan kemajuan teknologi supaya dia relevan dengan persekitaran semasa dan juga menekankan penggunaan higher order thinking and creative skills yang bersifat futuristik, yang fleksibel, yang dinamik, dan seterusnya pembudayaan kurikulum holistik dan berintegrasi harus diterapkan melalui penyampaian dan juga penilaian pembelajaran, penghormatan dan inovasi, di samping penekanan terhadap ciri-ciri keusahawanan dan kemahiran insaniah. Kedua ialah memperkasa penyelidikan dan pengkomersialan. Memperkasa penyelidikan dan pengkomersialan. Dan dalam agenda memperkasa ekonomi negara, pendidikan memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan inovasi dan produk yang boleh dimanfaatkan untuk keperluan negara. Sebagai contoh, Public Private Research Network ataupun PPRN yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan melalui KPM dan Malaysia Technology Development Corporation MTDC merupakan satu inisiatif baru ke arah mencapai matlamat ini, dan melalui inisiatif ini peranan institusi pengajian tinggi ataupun IPT daripada segi pengkomersialan kepakaran serta hasil R&D dapat membantu industri tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, berkembang dengan lebih pesat dari segi aplikasi pengetahuan.
Dan peranan IPT dalam pendidikan dan penyediaan perkhidmatan pada komuniti di samping mendidik generasi akan datang dapat digambarkan melalui konsep quadruple helix, iaitu satu jaringan yang kita tahu kerjasama antara industri, akademia, kerajaan dan komuniti. Dan bagi tahun ini, tahun 2015, di bawah inisiatif PPRN, Kementerian Pendidikan akan mewujudkan 1,000 solution providers di mana semua IPT digalakkan untuk memainkan peranan yang aktif untuk mencapai sasaran ini. Dan ketiga ialah memperkukuhkan kedudukan universiti di peringkat antarabangsa menerusi dua strategi utama, iaitu memperkukuhkan jaringan kolaborasi dengan negara-negara luar dan menaikkan ranking universiti. Sehingga kini beberapa memorandum telah pun ditandatangani dengan negara-negara strategik seperti Amerika Syarikat, negara China, Jepun, Jerman, Korea, Perancis, United Kingdom dan UAE. Di samping mewujudkan kerjasama pendidikan pelbagai hala menerusi ASEAN, OIC, ASEM, IQRAC dan MECI. Dan kerjasama ini akan memberikan pelbagai manfaat kepada negara seperti pendedahan penuntut Malaysia di arena global melalui pertukaran pelajar dan staf, peningkatan produktiviti negara menerusi kolaborasi pendidikan dan pengkomersialan serta pemindahan teknologi. Dan dari segi ranking universiti pula, pencapaian universiti awam pada masa ini adalah dalam 19 subjek menunjukkan satu bidang subjek berada pada kedudukan ranking 50 ke atas, iaitu USM dalam bidang sains alam sekitar. 10 bidang subjek ini berada kepada kedudukan 51 sehingga 100. 5 bidang subjek berada pada kedudukan 101 sehingga 150. Dan 3 bidang subjek yang berada pada kedudukan 151 sehingga 200. Walaupun kedudukan ini agak memberangsangkan, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. IPTA perlu mengambil, membangun dan juga mengekalkan pensyarah-pensyarah tempatan dan antarabangsa yang terbaik. Dan mereka ini merupakan individu yang boleh memacu peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan juga inovasi, serta sumbangan kepada industri dan juga masyarakat. Perkara ini dapat dilakukan melalui insentif kecemerlangan, pengiktirafan dan juga penyediaan persekitaran yang sesuai untuk memajukan dan juga membangunkan kecemerlangan bakat. Kementerian sedar dalam usaha kita untuk meningkatkan kecemerlangan institusi pendidikan tinggi, pemberian autonomi adalah satu daripada langkah penting untuk menjadikan pengurusan IPTA lebih berdaya saing, lebih kreatif dan fleksibel. Bagaimanapun dalam hal ini, kementerian amat menekankan prinsip asas yang perlu dipenuhi bagi memastikan IPTA mampu memanfaatkan status ekonomi sepenuhnya. Dan pada prinsip asas ini merupakan sempadan dan skop universiti dalam melaksanakan autonomi yang diberikan. Dan pematuhan pada prinsip asas ini adalah penting kerana walaupun universiti diberikan autonomi penuh, kerajaan masih bertanggungjawab ke atas autonomi tersebut. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, melangkah ke hadapan, seluruh warga kementerian mesti sentiasa menyantuni harapan masyarakat yang melihat pendidikan ini sebagai satu wadah penting pembangunan modal insan untuk memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Pada waktu yang sama, kita juga mesti mengembeling seluruh kudrat kita untuk menghadapi beberapa cabaran utama yang memberikan kesan langsung terhadap perancangan pendidikan di negara kita.
Cabaran pertama ialah perkembangan ekonomi ASEAN. Dalam tempoh 5 tahun yang mendatang, rantau ASEAN akan muncul sebagai blok ekonomi yang kelima terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat, China, Jepun dan India. Dan perkembangan ini pastinya akan merangsang perniagaan dan perdagangan dalam negeri dan antarabangsa antara negara-negara ASEAN. Dan dengan pelaksanaan komuniti ASEAN bermula pada tahun ini, Malaysia juga perlu bersedia menghadapi persaingan ekonomi, keselamatan dan juga kebudayaan yang lebih terbuka di antara negara-negara anggota. Dan dalam konteks ini, sektor pengajian tinggi khususnya perlu merangka satu perancangan yang strategik untuk menangani cabaran mobiliti tenaga kerja mahir dalam pasaran pekerjaan serantau yang kita tahu akan lebih terbuka ini. Cabaran kedua ialah peningkatan dalam hubungan antarabangsa. Kita perlu sentiasa peka terhadap perubahan dan kemajuan di peringkat antarabangsa serta ketidakpastian pada masa yang akan datang. Dan menjedari keperluan untuk sektor pendidikan kita berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan dunia, Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah yang proaktif dalam memperkasakan jalanan kerjasama ini di peringkat antarabangsa dengan pelbagai negara seperti Amerika Syarikat, China dan juga Australia. Dan kementerian kita komited untuk melaksanakan jaringan kerjasama antarabangsa menerusi pelbagai inisiatif baru seperti penyelidikan latihan pra dan dalam penghormatan untuk tenaga pengajar, program penanda arasan dan juga mobiliti pelajar. Kejayaan kita dalam bidang pendidikan turut juga diiktiraf oleh pihak luar. Apabila kita sering kali menjadi sumber rujukan badan-badan antarabangsa seperti UNESCO, UNICEF dan Bank Dunia, terutamanya dalam usaha kita untuk mentransformasi sistem pendidikan di beberapa buah negara seperti Iraq, Yaman, Oman, Bhutan dan juga Nepal. Penyertaan Malaysia dalam 7th Islamic Conference of Ministers of Higher Education and Scientific Research di Rabat, Maghribi pada 18 dan 19 Disember tahun lalu, baru-baru ini contohnya menyaksikan Malaysia menerajui negara-negara Islam ke arah kecemerlangan pendidikan bagi manfaat agama dan ummah seluruhnya. Malaysia akan memainkan peranan penting dalam nak menerajui pembangunan pengkomersialan, khususnya pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan keusahawanan dan juga pendidikan dan inovasi sebagai usaha kolaboratif dalam kalangan negara-negara anggota OIC. Dan atas kepercayaan yang diberikan, Malaysia juga akan meneruji penubuhan OIC Collaborative Efforts in Commercialization and Entrepreneurship Education yang akan menjadi pusat rujukan bagi negara-negara anggota OIC ini. Cabaran ketiga ialah mengupaya peranan kementerian dalam pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-11. Satu daripada peranan penting yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pendidikan dalam RM ke-11 ialah untuk memastikan negara kita memanfaatkan bakat, iaitu menghasilkan modal insan minda kelas pertama yang mampu menggunakan pengetahuan secara yang proaktif dan juga secara yang inovatif. Modal insan yang dilahirkan oleh sistem pendidikan kita perlu berupaya untuk menangani persekitaran global yang sentiasa berubah, meningkatkan kualiti hidup dan juga menyumbang kepada kesejahteraan dan kekayaan negara kita. Dan untuk memenuhi tuntutan ini, kementerian mesti merangkumkan semua aspek penjelmaan modal insan yang mampu memacu Malaysia untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Dan ini termasuklah aspek kualiti pelajar, tenaga pengajar, kepimpinan institusi, pengurusan keuangan,
program pengajian dan pembangunan institusi. Dan dalam rancangan Malaysia yang ke-11, program-program yang dilaksanakan ini mestilah berimpak tinggi ataupun high impact, yang berpelaksanaan cepat ataupun rapid execution dan bertransformasi. Cabaran yang keempat ialah kepesatan teknologi. Kejayaan dalam bidang sains dan teknologi telah menyebabkan dunia kita menjadi semakin kecil dan semakin kompetitif. Dan pada masa yang sama, kemajuan teknologi juga telah menghasilkan game changer, iaitu perubahan pada corak, cara dan gaya hidup manusia dan penggunaan internet. Bagaimana yang kita tahu secara berleluasa telah mewujudkan komuniti internet yang secara agresif berusaha untuk mendapatkan maklumat dan juga menyebarkan maklumat melalui pelbagai jaringan cyber. Atas nama kebebasan, komuniti internet ini telah menyebarkan pelbagai maklumat melalui jaringan-jaringan cyber. Maklumat ini sama ada benar ataupun tidak, mudah menjadi viral. Umpamanya sel kanser dan virus yang merebak, menembusi segala bentuk benteng dan halangan. Jelasnya pembangunan dalam bidang teknologi ini walaupun mempunyai banyak kelebihan, tetapi banyak juga cabaran yang perlu dihadapi, khususnya dalam mendidik insan kita supaya menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, keempat-empat cabaran yang saya sebutkan tadi jelas menuntut agar generasi masa hadapan dididik dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni. Kita perlu kembali pada tujuan asas pendidikan, iaitu bukan saja untuk melahirkan insan yang berpengetahuan ataupun knowledge person, tetapi insan yang berguna, useful person, dan warga negara yang baik ataupun good citizen, yang boleh menyumbang sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat dan negara. Dan dalam usaha untuk membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara maju, mengikut acuan kita sendiri, elemen nilai, moral dan etika yang utuh, serta sifat penyayang, adil dan saksama dalam kalangan warga Malaysia yang berbilang kaum dan agama ini perlu sentiasa dijadikan elemen trust dalam sistem pendidikan kita. Dan saya percaya bahawa pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju tanpa menyemai nilai-nilai kemanusiaan, kesaksamaan dan keadilan sosial dalam masyarakat kita. Dan dalam konteks ini, jurang pendapatan yang masih wujud di negara kita ini perlu ditangani dengan lebih berkesan untuk memastikan Malaysia terus kekal stabil dan harmoni. Saya berharap agar institusi pendidikan di negara kita dapat memainkan peranan yang penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara disertai dengan pembahagian kekayaan yang adil dan saksama. Sehubungan itu, sukacita saya mengumumkan penubuhan Malaysian Inclusivity Development and Advancement Institute, Malaysian Inclusivity Development and Advancement Institute, ringkasannya MINDA, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia akan menjalankan kajian-kajian khusus untuk menangani isu-isu ketidaksaksamaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan memberikan penekanan kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi yang bersifat inklusif serta mengecilkan jurang pendapatan di kalangan rakyat kita. Dan selain itu, dalam kegairahan kita untuk mengejar kemajuan ekonomi, jangan kita abaikan tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar kita. Dan ini termasuklah penerokan hutan yang berleluasa sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran air, kejadian tanah runtuh dan juga banjir besar seperti yang dialami di negara kita baru-baru ini. Dan sebaliknya, kita mestilah sentiasa mementingkan keseimbangan di antara pembangunan ekonomi
dan kelestarian alam sekitar yang menjadi penentu kepada kesejahteraan hidup generasi kita di masa hadapan. Dalam konteks ini saya ingin memetik satu pemerhatian penting yang dibuat oleh Jeffrey Sachs, jadi seorang pakar ekonomi yang tersohor dalam bukunya The Commonwealth, Economics for a Crowded Planet, yang saya fikir wajar kita renung bersama-sama. Beliau menyebutkan, dan saya petik, the world's ability to combine long-term economic growth with environmental health is heavily debated. Yet one thing is certain, the current trajectory of human activity is not sustainable. If we simply do what we are doing on the planet with unchanged technology, the environmental underpinnings of global well-being will collapse. The limits of the environment itself will defeat our global aspirations for prosperity. Dan untuk mengelakkan masa depan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat kita terjejas akibat daripada sumber alam yang tidak diurus dengan baik, saya mencadangkan supaya universiti di negara kita memberikan fokus kepada kajian mengenai pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan lestari. Universiti yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini digalakkan untuk membuat kajian yang berimpak tinggi, yang berfokus kepada pengurusan sumber alam, penghasilan teknologi hijau, penciptaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy, seni bina, mesra alam, hidrologi dan bidang-bidang lain yang berkaitan. Dan sudah sampai masanya kita menjajarkan semula pendekatan pembangunan negara dengan melihat pemeliharaan alam sekitar sebagai satu faktor penting dalam nak menjamin kelestarian kemajuan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat kita di masa hadapan. Satu lagi bidang utama yang perlu diteroka oleh ahli-ahli akademik di negara ini ialah pengurusan bencana. Bidang ini menjadi semakin penting di Malaysia. Kejadian tanah runtuh, jerebu, banjir yang kerap berlaku di negara kita mutakhir ini memerlukan satu pendekatan yang komprehensif, pendekatan yang berkesan dalam pengurusan bencana. Dan ini termasuklah aspek pengurusan alam sekitar, persiapan menghadapi bencana, program kesedaran masyarakat, penyelarasan bantuan, komunikasi dan juga pembinaan semula kawasan-kawasan yang terjejas akibat bencana ini. Jika kita dapat menguruskan bencana dengan lebih baik, saya percaya kita akan dapat menyelamatkan banyak nyawa selain pada mengelakkan kerugian berbilion-bilion ringgit akibat kerosakan infrastruktur dan kemusnahan harta benda ini. Justru sukacita saya mengumumkan penubuhan sebuah pusat kecemerlangan pendidikan negara yang akan memfokuskan pada aspek pengurusan bencana dan juga pemberian dana pendidikan khas dalam bidang pengurusan bencana dan mitigasi banjir berjumlah 20 juta ringgit yang boleh dipohon oleh IPT melalui skim grant pendidikan jangka panjang dan skim grant penyelidikan fundamental. Adalah kita harapkan hasil kajian yang bakal dilaksanakan nanti dapat menyumbang kepada pemantapan pengurusan bencana di negara kita ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jelas sekali bahawa modal insan ataupun bakat yang perlu dibangunkan melalui sistem pendidikan negara kita bukan saja mampu untuk memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi, tetapi juga perlu disertai dengan penghayatan nilai dan adab yang tinggi. Matlamat ini adalah selaras dengan tujuan pendidikan untuk pembangunan lestari ataupun education for sustainable development yang menekankan keberhasilan modal insan yang holistik, peka terhadap alam sekitar dan bertanggungjawab. Selain itu, sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, aspek perpaduan nasional
perlu terus menjadi pancang dasar dan program pendidikan di negara kita. Kita tidak boleh sama sekali mengenepikan aspek perpaduan nasional ini sebagai teras keamanan, kestabilan dan kemajuan negara. Dan untuk itu Kementerian Pendidikan akan memberikan penekanan yang khusus kepada pengukuhan perpaduan nasional dan pembinaan semangat patriotisme di setiap peringkat pendidikan menerusi pelaksanaan program pendidikan kenegaraan yang lebih berstruktur. Justru dalam nak melahirkan insan yang sempurna ataupun insan kamil, kita kembali menghayati asas-asas yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, yaitu satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepada guru-guru dan pensyarah, hayatilah falsafah pendidikan kebangsaan kita. Sentiasalah ingatkan diri kita bahawa tugas sebagai pendidik adalah satu tugas yang amat mulia. Menjadi pendidik bukanlah semata-mata suatu profession, tetapi suatu perjuangan untuk mendidik anak bangsa kita menjadi insan yang seimbang. Saya percaya jika saudara dan saudari semua mengabdikan seluruh jiwa dan raga kepada tugas yang paling mulia ini, maka kita akan berjaya mencapai matlamat pendidikan yang paling asas, yaitu mendidik insan dengan adab dan pekerti yang mulia. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang bermaksud sesungguhnya Tuhanku telah mendidik adabku dan dia memperelokkan pengajarannya terhadapku. Kepada para pelajar, berikanlah tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran. Manfaatkanlah segala peluang yang ada untuk menimba ilmu dan mengasah bakat dengan sebaik mungkin supaya anda semua akan menjadi insan yang berjaya. Dan dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit pada hari ini, banyak ilmu dan juga kemahiran yang baru yang perlu dikuasai sebelum anda melangkah ke alam pekerjaan. Jadi berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Karena dalam dunia yang kompetitif hari ini, hanya yang terbaik saja yang akan berjaya. Only the best among you will survive and thrive. Kepada ibu bapa, saya amat mengharapkan sokongan dan pelibatan anda semua dalam menjayakan dasar dan program pendidikan di negara ini. Dan saya tahu ibu bapa hari ini mempunyai harapan yang amat tinggi kepada Kementerian Pendidikan. Mereka berharap agar kementerian dapat menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan kita sedang pun melakukan yang terbaik menerusi pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang meliputi inisiatif baru daripada peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat pendidikan tinggi untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara kita. Namun saya percaya kita memerlukan satu usaha kolektif antara kerajaan, ibu bapa dan komuniti untuk menjayakan hasrat pendidikan negara kita. Dan untuk itu tiada apa yang saya harapkan daripada para ibu bapa dan masyarakat, melainkan sokongan dan dokongan anda terhadap segala inisiatif KPM untuk melonjakkan kualiti pendidikan kita. Kepada pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan, anda adalah pembuat dasar dan sebahagiannya juga merupakan pelaksana dasar. Bagi saya, dasar yang baik adalah dasar yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan sehubungan itu, saya juga ingin berpesan pada pegawai-pegawai di kementerian saya, apabila kita menggubal sesuatu dasar, kajilah secara terperinci bagaimana dasar ini hendak kita laksanakan, khususnya di peringkat bawah. Tanyalah pada diri kita, adakah dasar yang kita gubal ini boleh dapat kita laksanakan dengan baik ataupun tidak? Adakah para pelaksana dasar
mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya. Dan lebih penting lagi, adakah dasar itu boleh diterima dengan baik oleh semua pemegang taruh ataupun stakeholders. Kata kunci pada persoalan ini adalah engagement ataupun pelibatan semua pemegang taruh dalam proses pembuatan sesuatu dasar. Dapatkanlah pandangan semua pihak secara menyeluruh, kemudian kajilah dengan teliti semua pandangan itu sebelum sesuatu dasar itu dimuktamadkan. Saya percaya bahawa proses engagement ini telah pun dilaksanakan di kementerian kita. Sebagai contoh, pengubahan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melibatkan engagement dengan ribuan individu, sehingga kan kita dapat menghasilkan suatu perancangan yang komprehensif untuk melonjakkan kualiti pendidikan di negara kita. Jadi teruskanlah proses engagement ini supaya kita dapat mencapai keberhasilan yang terbaik daripada setiap dasar ataupun inisiatif yang diperkenalkan oleh kementerian. Saya yakin transformasi pendidikan yang telah pun kita garap akan berjaya sekiranya kita berusaha tanpa mengenal erti putus asa, bekerjasama sebagai sebuah pasukan dan berkhidmat dengan komitmen yang tinggi, lagi berintegriti. Kita perlu berusaha dan berubah daripada amalan biasa untuk melaksanakan transformasi pendidikan ini. Dan dalam konteks ini, marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sehubungan ini saya Yang Berhormat Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Yusof, Timbalan-Timbalan Menteri, sebagai anggota pentadbiran menaruh harapan yang tinggi kepada pihak pengurusan Kementerian Pendidikan yang diterajui oleh Yang Bahagia Tan Sri Dr. Madinah Muhammad selaku Ketua Setiausaha, Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang, KSU 2 kita, ketua-ketua pengarah dan seluruh warga kementerian untuk memikul tanggungjawab merealisasikan aspirasi dan juga sasaran kementerian yang telah pun dijanjikan kepada rakyat. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan kita. Payung dilelas, sagu berbisa, letih dan lelah tidak diendah. Berpayung menggalas amanat nusa, kerja yang rumit menjadi mudah. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada semua warga Kementerian Pendidikan di atas komitmen anda dalam melaksanakan segala tugas yang diamanahkan. Terima kasih saya ucapkan. Selamat menyambut tahun baru 2012. Selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.